بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, syukur kepada Allah Azza wa Jalla bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saleh kita, menerima puasa kita. Mudah-mudahan kita dalam bab salatul witri. Bab salatul witri sambung kepada bab hadis-hadis yang lalu, masih juga dalam bab hadis salat witir. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu min al-layli fataraka qiyam al-layli, muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma Qala li Rasulullah, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, jangan jadi seperti fulan, kana yaqumu minal layli, yang mana fulan ini, seseorang ini, yaqumu minal layli, bangkit di tengah malam, fataraka qiyamal layl, lalu meninggalkan qiyamal layl, meninggalkan salat malam. Perkataan fulan dalam hadis ini tak tahu siapalah. Dia kata fulan, la takun mithla fulan, jangan jadi seumpama mamat ni, yang apabila dia bangkit tengah malam, fataraka qiyamal lail, dia meninggalkan qiyamul lail. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Kemungkinan disebut fulan kat sini untuk menutup lah, as-satru, tutup aib lah tentang orang. Siapa dia tak penting, tapi yang pentingnya Nabi SAW nak bagi tahu bila bangkit malam itu, salatlah malam. Jangan jadi seperti fulan yang tak tahu siapa, wallahu alam, yang apabila dia bangkit tengah malam, maka fataraka qiyamal lail, maka dia meninggalkan qiyamul lail. Hadis ini menunjukkan fadail ataupun kelebihan fadilatu qiyamul lail, fadilat salat malam, qiyamul lail. Wa annahu la yanbaghi tarkuhu, tak sepatutnya ditinggalkan. Lama fihi minal fadlil azim, kerana di dalam salat malam itu adalah fadilat yang agung. Fa salatul laili afdalu min salatin nahar, dan salat malam itu lebih afdal dari salat siang harinya. Lima fiha min sirriyati wal bu'd 'anir riya, kerana salat malam itu adalah jauh daripada riya dan dia itu lebih tersembunyi. Walima fiha min safa'il munajati ma'allah, dan juga salat malam itu adalah safa'ul munajat, itu kemurnian munajat kita berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hudurul qalb, dan hadir hati ketika mana kita salat pada waktu malam. Walima fiha min ithari ta'atillahi ta'ala ala rahati wal firashi wal manam, dan juga adalah ithar ta'atillah, sebagai suatu perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala rahati wal firashi wal manam, itu lebih daripada kita rehat tidur ataupun tidur ataupun rehat sepanjang malam. Walima jaa fi fadliha min al-ayatil karimah wal ahadits syarifah, dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyatakan tentang salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan waktu malam, wa minal lail, dan daripada sebahagian waktu malam itu, fatahajjad bihi nafilatan, hendaklah dia tahajud kepada Allah Ta'ala nafilatan sebagai sunat. Kemudian ayat-ayat yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan juga yang lain-lain banyak lagi ayat tentang salat malam. Surah As-Sajdah selalu kita baca, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, orang-orang yang mengasingkan lambungnya daripada tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', tempat dia baring. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, dan dia memohon menyeru kepada Allah dalam keadaan takut, khaufan wa tama'a, tama'. Hal ni Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang mukmin, iaitu orang yang bangkit di tengah malam dan dia berdoa kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'a. Khaufan, takut Allah. Tama', tama' lah, nakkan salat malam. Tama', kalau kita bahasa Melayu kata tamak, tamak nak salat malam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. So hadis ini Nabi SAW menggesa supaya kita ini bangkit. Kalau bangkit di tengah malam itu jangan bangkit sajalah, solatlah malam walaupun mungkin 2 rakaat. Biar sikit tetapi maqalla, walaupun sikit tetapi adwamuha, berterusan. Itu lebih baik daripada kita salat malam pada malam ini mungkin 8-20 rakaat, esok malam dah tak salat dah. Hak tu tak elok. Dan kita berada dalam bulan Ramadan, dan antara rahmat kebaikan bulan Ramadan itu salat malamnya itu jamaah. Salat malamnya itu berjamaah, dan Nabi lakukan di masjid. Tinggal lagi, ianya tidak diwajibkan kerana Nabi juga bimbang, sebagaimana yang telah kita nyatakan dulu. Nabi SAW keluar pada malam yang pertama, kemudian esok harinya orang pun menyebarkan berita Nabi salat dekat masjid, sehingga malam keduanya bertambah ramai. Nabi keluar lagi dan salat beramai-ramai, itu jamaah. Kemudian malam yang kedua tu, esok paginya orang beritahu lagi, Nabi salat lagi. Esok malam ketiganya ramai lagi, bertambah-tambah ramai. Malam yang keempat juga bertambah ramai sehingga penuh masjid. Nabi tak keluar. Sehingga waktu subuh dan Nabi setelah selesai salat fajar, maka Nabi pun kata, aku tahu kamu menunggu aku pada malam harinya. Tetapi Nabi bimbang, takut-takut wahyu diturunkan mewajibkan salat malam. Maka itu adalah rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi hak Nabi itu wajib. Bagi hak Nabi adalah wajib. Bagi hak umatnya itu sunat. Tetapi salat malam ni ialah walaupun sikit, tetapi kalau dia boleh berterusan, itu adalah yang terbaiklah. Dan dikatakan tadi salat malam adalah yang terbaik daripada siang harinya. Dah tentulah. Dan juga pada waktu sahur, kan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah sebut waktu sahur? Waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Dan Allah sebut waktu sahur dalam Al-Quran. Dan pada waktu sahur itu Allah kata mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua kita tahu bahawasanya qiyamul lail, bangkit tengah malam ataupun salat di waktu malam, sepertiga akhir malam itu lebih afdal daripada awalnya. Kalau kita tarawih sekarang ni, yang afdalnya tetap di akhir malam. Tetap di akhir malam. Tinggal lagi oleh kerana kita nak kejar jemaah. Oleh kerana kita nak kejar jemaah, mungkin di tengah malam tak ada jemaah. Maka sebab itu kita buat di awal. Maka kita salat bersama dengan imam di awal malam. Sekiranya ada di sana jemaah pada waktu tengah malam, sebahagian masjid dah mula buat awal lagi, sebahagian masjid mungkin 10 akhir malam, 10 akhir Ramadan,
mereka bangkit tengah malam pula. Lepas Isyak ada salat, lepas tengah malam pun ada salat, maka sudah tentu yang terbaiknya di tengah malam tu. Dah tentu yang terbaiknya di tengah malam. Tapi kalau tak ada jemaah, kita balik rumah seorang-seorang kita je, eloklah kita berjemaah bersama dengan imam di awal malam. Itu tarawih yang kita buat sekarang ni lah. Dan juga fadilatnya man qama ma'al imam hatta yansarif, siapa yang bangun salat bersama imam hatta yansarif, sehingga selesai, maka kutiba, dituliskan baginya pahala satu malam penuh full. So yang ni mesti salat bersama dengan imam lah sampai habis. So kalau dia salat separuh kemudian balik witir pula kat rumah, tak dapat fadilat tersebut lah. Walaupun di sana ada hadis tentang salat Isyak. Siapa yang salat Isyak berjemaah, maka dia dapat pahala satu malam kan. Maka begitu juga tarawih juga. Maka tunggu sampai witir. Bila sampai waktu witir, dah buat witir, nanti tengah malam kalau kita bangkit, tak payah ulang witir lagi dah. Yang penting, dia adalah suatu hadis yang menggalakkan kepada kita untuk bangkit tengah malam. Dan Nabi kata ni tadi, jangan seperti fulan ni tadi, kana yaqumu minal lail, dia bangkit daripada tengah malam itu, kemudian dia tak salat. Taraka qiyamal lail. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Quran fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Rawahu al-khamsatu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Ali bin Abi Talib, hadis sahih. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahli Al-Quran. Witirlah wahai ahli Al-Quran, fa inna Allah witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witra, menyukai yang ganjil. So hadis ni juga menceritakan tentang witir dan fadilat salat witir. Apabila Nabi sebut autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahli Quran. Jadi hadis ni istihbabul witri wal ityanu bih wa adamit tahawuni bih. Suatu hadis yang menggesa kita untuk salat witir dan jangan beringan-ringan dalam salat witir. Maksudnya jangan ambil ringan tentang salat witir. Witir Nabi suruh. Dan Nabi bila sebut ya ahlal Quran, maka itu adalah sifat ahli Quran. So sifat ahli Quran, Nabi suruh mereka ini ahli Quran untuk berwitir, iaitu salat yang penutup pada setiap malam. Dan witir ni bukan pada Ramadan saja. Setiap malam. Setiap malam witir. Kemudian hadis berikutnya wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Juga tentang witir, dan banyak Imam Ibn Hajar bawa hadis tentang witir banyak. Cuma sebagai suatu tanda nak bagi tahu pentingnya salat witir. Ij'alu, jadikanlah akhir salatikum, akhir salat kamu semua bil laili, pada waktu malam, witran, witir ganjil. Itu witir ganjil. Muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. Dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witran fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tak ada dua witir dalam satu malam. So, satu malam hanya satu witir saja. So, kalau kita dah buat witir bersama dengan imam di awal, maka bangkit tengah malam, katalah kita bangkit dan kita nak salat lagi, maka tidak perlu diulangi witir. Sebahagian orang dia balik rumah, dia kata saat lagi dia nak salat lagi. Dia kata dia balik rumah, dah habis 8 ataupun habis 20, maka dia pun balik rumah untuk salat. Dia kata nantilah salat tengah malam sebab dia nak bangkit lagi untuk salat. So dia telah terlepas daripada fadilah awal tadi tu. Yang sepatutnya dia salat bersama imam sampai habis witir,
Dan kalau sekiranya dia bangkit lagi pada tengah malam, maka dia salat malam dan tidak perlu mengulangi witir lagi dah. Tak ada 2 witir dalam satu malam. Hanya 1 witir sahaja. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan al-thalatha. وعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah berwitir dengan sabbih isma rabbikal a'la dan juga qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna, dan dia tidak memberi salam melainkan di akhirnya. Wa li Abi Dawud wa Tirmizi wa nahwahu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Dalam sebahagian riwayat daripada Aisyah menyatakan kullu suratin fi rak'ah, setiap surah itu pada satu rakaat. Sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua, qul huwallahu ahad rakaat yang ketiga, dan wal mu'awwidhataini, dan tambah 2 mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hadis Abu Daud wa Tirmizi sahih. So boleh untuk orang yang salat witir ni, di akhir tu dia gabung 3 yang macam selalu imam-imam masjid kita buatlah. Qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, 3 sekali tu. Boleh juga dia beramal dengan hadis yang awal tadi Abu Dawud An-Nasa'i, hadis sahih juga, iaitu hadis yang hanya menyebutkan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad dan tak ada mu'awwidhatain. Maka dia sunnah tanawwu'. Sunnah yang kadang-kadang kita buat 3 qul terus, kadang-kadang kita hanya dengan qul huwallah sahaja. Oleh kerana orang kita kadang-kadang ni dah terlampau asyik 3 qul saja. Mesti 3 qul. Sehingga kadang-kadang salat witir yang akhir dia buat qul huwallah dah rasa pelik. Dia pun dah rasa apa imam ni tak erti ke? Itu pun salah. Oleh kerana mungkin imam dah selalu qul 3 qul, maka kadang-kadang selalukan pula qul huwallah sahaja. Qul huwallah saja. So biar masyarakat faham dan biar masyarakat pula tahu lagi, tidak semestinya mesti 3 qul sekaligus. Ada juga dalam hadis 1 saja, iaitu qul huwallahu ahad. Sama juga macam kes salat subuh hari Jumaat, ada sujud sajdah. Sujud sajdah. Oleh kerana masyarakat kita ni setiap kali Jumaat memang tak pernah miss sujud sajdah. Sehingga makcik-makcik makcik yang bising. Orang lelaki biasa tak bising. Perempuan-perempuan tak, makcik-makcik selalu datang hari Jumaat tu, mesti datang sebab nak sajdah. Tiba-tiba imam hari tu tak sujud sajdah, dia pergi komplain. Komplain yang seolah-olahnya salat subuhnya tidak sah. Orang datang subuh ni, orang nak sujud sajdah, ada imam tak sujud sajdah. Buat rugi je datang. Amboi. So dalam proses kita nak tarbiyah masyarakat kita, nak mengajar masyarakat kita, kadang-kadang kita tukar. Dan tukar kita itu bukan buat benda yang tak ada dalil. Tukar benda yang juga ada dalil. Supaya masyarakat kita faham dan supaya masyarakat kita belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini dan kadang-kadang begitu, supaya mereka tahu adanya juga keluasan dalam sunnah. Tidak semestinya sunnah tu satu pattern saja. Sunnah pelbagai. Sunnah yang dipanggil sunnatut tanawwu', sunnah yang pelbagai. Maka hadis-hadis yang seumpama ini, maka cara pengamalannya bertukar-tukar. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini dan kadang-kadang begitu. Dan begitulah caranya, tanpa kita hanya menghadkan hanya satu sahaja. Tinggal lagi, sebagian para ulama menyatakan hadis Aisyah fihi dha'af. Hadis Aisyah yang akhir itu fihi dha'af walahu syahidun, tapi dia ada syahid. Hadis ada sikit kelemahan. Itu hadis Aisyah yang akhir tadi itu, yang menyatakan qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini.
Qul huwallah dan muawwidhatain, maka Aisyah, hadis Aisyah ni fihi dha'af, adanya sedikit kelemahan dalam hadis ni. Tapi sebagai ulama mensahihkan kerana walahu syahidun, kerana ada syahid daripada jalan periwayatan yang lain. Boleh tak dia baca selain daripada surah yang kita sebutkan? Boleh. Tak ada masalah kerana keumuman. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Tapi kalau dia nak stick juga dengan surah yang selalu kita baca ni, no problem sebab dalam hadis. Sebab dia disebut dalam hadis. Selain daripada salat-salat yang tidak dinyatakan secara spesifik khusus tentang surah-surah tertentu, maka kita pun jangan spesifikkan dia. Sebagaimana yang dulu kita telah sentuh, orang salat macam-macam, orang buat kaifiat. Kaifiat salat hajat lah. Kaifiat itu, kaifiat salat ini, kaifiat tu pada rakaat pertama baca qul huwallah 80 kali. Ataupun bacalah qul huwallah 11 kali. Nanti rakaat kedua bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Ataupun qul a'udzu atau qul ya al-kafirun 20 kali contoh. So ini semua adalah tidak berdasarkan dalil. Dan ini semua tak payah dilaksanakan. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran dengan keumumannya. Melainkan kalau sekiranya ada hadis tentang salat seperti mana yang kita baca salat witir, maka dia pun membacanya sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. So kesimpulannya, penambahan muawwidhatain itu hadis fihi dha'af, tetapi dha'if ringan. Dha'ifnya ringan Dhaif ringan dan boleh yang jabir, boleh dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Maka sebab itu kita kata tadi pelbagaikan. Ataupun kalau dia nak utamakan yang qul huwallahu ahad tu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Dalam hadis ni pula Nabi kata witirlah sebelum subuh. Qabla an tusbihu, wa rawahu Muslim wa Ibn Hibban, man adraka as-subha wa lam yutir fala witralah. Sesiapa yang telah adraka as-subha, siapa yang telah masuk waktu subuh dan dia tidak witir, fala witralah. Tak ada witir baginya dah. Maksudnya habislah. Kalau kita dah terlewat, dah masuk waktu subuh, tak salat witir, udahlah tu. Tapi berikutnya ada lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah SAW, man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dhakara. Hadis rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Hadis sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri kata Nabi SAW, man nama 'anil witri, siapa tertidur daripada nak buat salat witir, aw nasiyahu ataupun terlupa nak salat witir, falyusalli idza asbaha, hendaklah dia salat bila mana dah subuh. Asbaha au zakara, ataupun bila dah teringat. So dia terlupa, maka dia pun salat bila mana dia ingat, malam tadi tak buat witir. Boleh tak dia qada witir tu? Boleh baginya qada. Dan juga kalau dia tertidur, katalah dia tertidur bangkit-bangkit orang azan subuh dah, maka dia boleh qada. Tapi ini juga tertakluk kepada orang yang selalu melazimi salat witir lah. Orang yang selalu melazimi salat witir, maka baginya qada. Bagi sebahagian yang mungkin tak melazimi salat witir, dah lepas tu dah lah tu. Tak payahlah dia pergi qada. Sebab pada biasanya memang dia tak salat witir, tak payah qada. Sama juga Nabi SAW salat malam selalu. Tapi oleh kerana satu malam Nabi terlampau letih sehingga Nabi bangkit dah siang, maka Nabi qada salat malamnya siang hari. So ini juga sama bagi mereka yang dah biasa, maka bolehlah. Juga salat qabliyah subuh, sebelum subuh dia dah biasa buat, hari tu dia lewat, maka dia boleh qada lepas daripada itu. Kalau dah memang kaki tak qada, kaki tak buat dia pun terlepas, memang sengaja terlepas, tak payahlah qada, beria sangat tak. Wa an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhir al-lail falyutiru awwalah.
Daripada hadis Jabir pula, sesiapa yang bimbang takut-takut tak bangkit tengah malam untuk salat, maka dia boleh witir pada waktu awal. Falyutir awwalahu. Witirlah di awal. Wa man tabi'a yaquma akhirahu. Siapa yang rasa yakin dan selalu memang dia bangkit tengah malam dan dia yakin memang dia boleh bangkit, maka falyutiru akhiral lail. Maka dia witir pada tengah malam nantilah di akhir. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Kerana salat di akhir malam itu salat yang disaksikan, masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Wa dhalika afdal, dan itu adalah yang lebih afdal. Rawahu Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'a al-fajr faqad zahaba waqtu kulli salati al-laili wal witri fa'awtiru qabla tulu'i al-fajr. Rawahu Tirmizi. Juga hadis Ibnu Umar, apabila tala al-fajr, apabila fajar dah naik, faqad zahaba waqtu, maka habislah waktu salat malam, dah habislah waktu salat witir, maka witirlah sebelum subuh. Witirlah sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi tapi ada kedhaifan dalam riwayat tersebut. So ini semua adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram tentang salat witir, dan banyaknya hadis yang dibawa tentang salat witir ini nak bagi tahu bahawasanya salat witir adalah penting, dan salat witir adalah sesuatu yang sangat digalakkan. Mazhab Hanafi mewajibkannya. Mazhab Hanafi mewajibkan salat witir, dan adapun majoriti jumhur adalah salat witir adalah sunat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk beramal, kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah kita tahu. Mudah-mudahan, walaupun kita mungkin tak pernah buat melainkan dalam Ramadan, tapi tak apalah, berusahalah lepas daripada Ramadan ini kita usaha, lepas daripada salat isyak ke, kalau biasanya mungkin susah nak bangkit malam, salatlah witir siap-siap. Dan apabila adanya bila dia terjaga tengah malam, maka bangkitlah waktu malam untuk salat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu malam itu adalah waktu yang terbaik dalam kita beribadat kepada Allah. Sebab itu disebut salatul laili tadi, salat malam itu adalah lebih afdal daripada salat siangnya. Dan juga para salaf juga, waktu suhur atau waktu tengah malam itulah time mereka baca Al-Quran. Waktu itulah mereka membaca Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran seolah-olahnya surat cinta daripada Tuhannya. Maka mereka membacanya pada waktu malam. Bukan tak boleh baca siang, boleh, tetapi biasanya mereka baca waktu malam kerana waktu malam lebih hudu, lebih tenang dan lebih tadabbur. Witir. Wallahu alam, witir ganjil. Sebab tu namanya al-witru. Ada sebahagian menyatakan demikian. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya lain? Kalau tak ada, insyaAllah kita sambung. Yang ke depan adalah salat duha. Yang ke depan adalah salat duha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.